Bumi, 14 November 1969. 3 angkasawan bersiap siaga dengan sut angkasa lepas, makanan, air dan bateri, peralatan saintifik dan komunikasi. Bersedia untuk terbang ke bulan. Ribuan orang berkumpul di pusat angkasa Kennedy di Florida, termasuk Presiden Richard Nixon dan isteri beliau, untuk menyaksikan pelancaran bersejarah itu. Hari tersebut merupakan hujan, akan tetapi ia bukan asbab untuk menangguhkan roket gergasi ke angkasa lepas. Kapal yang akan membawa angkasawan ke angkasa lepas direka untuk dilancarkan dalam sebarang cuaca. Tetapi, bagaimana ia bertindak balas kepada ribut elektrik yang kuat yang kini tertumpu di atas pad pelancaran? Ini hanyalah permulaan perjalanan luar biasa Apollo 12 sebelum melakar sejarah sebagai misi manusia kedua mendarat di bulan setelah Apollo 11. Astrolab membawa anda perjalanan luar biasa Apollo 12. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, angkasawan Apollo 12 telah pun bersedia di dalam modul mereka. Kiraan detik diteruskan. Angkasawan dan komander misi, Pete Conrad, menyatakan bahawa lepas landas roket pada 36 saat pertama berjalan lancar. Commit liftoff. We have liftoff 11:22 a.m. Eastern Standard Time. 5 enjin peringkat pertama Saturn V yang besar telah direka untuk membakar 2.3 juta kilogram oksigen cecair dalam hanya 2 minit setengah dan bagi menghantar kapal angkasa setinggi 67 km di atas lautan Atlantik. Apabila mencapai ketinggian 2,000 meter, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dalam menungkah melalui persekitaran ribut, roket itu menghasilkan pancaran kilat yang menurun ke arah gegelang egzos konduktifnya. Satu lagi pancaran melanda 16 saat kemudian. Semua pemutus lita kapal angkasa dimatikan. Sistem pengesanan telah hilang. Pengawal penerbangan di Houston, Texas, mengarahkan angkasawan Allen tentang cara menghidupkan sistem kuasa tambahan. Misi ini kembali aktif. Setelah berada di orbit bumi, semua sistem diperiksa dan pegawai kawalan penerbangan memberi lampu hijau kepada kru untuk meninggalkan bumi. Angkasawan tidak diberitahu tentang kebimbangan bahawa sambaran petir telah merosakkan sistem pyroteknik yang digunakan untuk menggunakan payung terjun yang akan memudahkan mereka kembali melalui atmosfera bumi. Jika sistem itu gagal, angkasawan tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Misi ini akan mempunyai risiko bahayanya tersendiri. Walau bagaimanapun, sokongan menerusi pembangunan teknologi bertahun-tahun, penerbangan ujian, latihan angkasawan serta pasukan sokongan golongan profesional dari bumi membantu menjayakan misi ini. Akan tetapi ratusan ribu kilometer di luar angkasa, ketiga-tiga angkasawan itu perlu melakukan ikhtiar mereka dengan sebaik mungkin. Apa yang menjadikan Apollo 12 unik ialah persahabatan antara krunya. Conrad Bean dan Richard Gordon adalah tentera laut. Mereka bekerja dan berlatih bersama dalam program Gemini. Kapal angkasa kini meluncur melintasi lebih 400,000 kilometer ke bulan. Mereka bersedia untuk memenuhi matlamat misi yang penting ini. Salah satunya adalah untuk menubuhkan stesen saintifik yang direka untuk merekodkan data seismik, atmosfera dan suria. Satu lagi ialah melawat prop Surveyor 3 yang telah mendarat di sana 2,5 tahun sebelum ini. Idea di sebalik ini adalah untuk membawa kembali sebahagian darinya bagi mengkaji kesan persekitaran bulan. Matlamat ketiga adalah untuk memperbaiki pendaratan Apollo 11 hanya 5 bulan sebelum itu. Apollo 11 telah melakukan pendaratan ke atas Sea of Tranquility. Neil Armstrong pada ketika itu mendapati dirinya sedang menuju ke kawah yang penuh dengan batu
Beliau terpaksa terbang di atas tapak pendaratan yang dirancang dan mencari tapak yang baru. Mereka tersasar beberapa kilometer. Pendarat yang dipanggil Eagle pada waktu itu kehabisan gas. Dengan baki bahan api kurang daripada 30 saat, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin akhirnya mendarat di landscape dikaburkan oleh debuan yang dikicau pendorong kenderaan tersebut. Angkasawan pada masa depan perlu dapat melakukan pendaratan tepat di lokasi yang ditentukan oleh sains. Ini bermakna mereka perlu menyentuh landscape yang dipenuhi dengan semua jenis batu dan kawah. Untuk Apollo 12, sains menunjukkan kawasan yang dikenali sebagai Oceanus Procellarum, kira-kira 2,000 km dari tempat Eagle mendarat. Di sini landscape-nya gelap daripada lava yang menyejuk untuk membentuk hamparan rata berbilion tahun yang lalu. Hentaman asteroid membentuk kawah Copernicus, menghujani kawasan itu dengan batu-batu yang jauh dari bawah tanah. Angkasawan berusaha untuk mendarat di salah satu siri kawah yang lebih kecil, kira-kira 45 km jauh. Selepas perjalanan selama 83 jam setengah, kru memacu enjin kapal angkasa menuju ke orbit bulan elips. 5 jam kemudian, pembakaran kedua berlaku meletakkan kapal angkasa ke dalam orbit bulat, 111 km di atas permukaan bulan. Keesokan harinya, Pete Conrad dan Alan Bean memasuki modul Lunar Intrepid. Berpisah dari modul arahan, mereka menghala ke arah sasaran mereka dari kapal angkasa. 100 feet coming down at 5. I say, look at that crater right where it's supposed to be. You're beautiful. 10%. 257 feet coming down at 5. 240 coming down at 5. Hey, you're really maneuvering around. Yeah. Come on down, Pete. Okay. 10% fuel. 200 feet coming down at 3. You can come on down. Okay. 190 feet. Come on down. 180 feet. 9%. You're looking good. Get some dust before long. 130 feet. 124 feet, Pete. 20 feet coming down at 6. You got 9%. 8%. You're looking okay. 96 feet coming down at 6. Slow down the descent rate. 80 feet coming down at 4. You're looking good. 70 feet. Pete Conrad akan bergantung pada penambahbaikan dalam radar pendaratan kapal untuk mencari jalan mendarat di landscape yang dikaburkan sepenuhnya oleh debuan yang dihembus pendorong kenderaan. Pete Conrad dan Alan Bean mendarat tanpa satu pun halangan. Kini, mereka bersedia untuk menuruni tangga dan merasai dunia yang baru. Rancangan mereka adalah untuk memperlihatkan kepada warga bumi ehsan daripada kamera video berwarna yang direka untuk menghantar semula isyarat langsung. Conrad berhati-hati dan menjauhkan diri dari matahari untuk melindungi tiub pengimejannya yang sensitif. Malangnya, ia merakam silau dari permukaan Intrepid. Rangkaian televisyen membatalkan siaran langsung liputan mereka. Jutaan penonton kemudiannya meneruskan rutin harian mereka, manakala Conrad dan Bean bersedia meneruskan tugas mereka. Angkasawan menghabiskan masa pertama dari 2 ke 4 jam pertama berjalan di bulan, menyediakan peralatan sains dan komunikasi, mengambil gambar dan melihat apa yang ada di sana. Oh boy, I want that rock. There is a dandy extra grapefruit size type goodie. Terdapat banyak penemuan dan kejutan. Salah satunya adalah siri timbunan di tempat terbuka. Mungkin terdiri dari bahan yang dikeluarkan dari kawah apabila terkena hentaman. Angkasawan melakukan moonwalk selama 2 jam setengah dan melihat senarai semak yang dipasang di pergelangan tangan mereka untuk tugasan seterusnya. Angkasawan menjalankan usaha saintifik mencari petunjuk asal-usul bulan. Pada masa itu, terdapat 3 teori utama. Teori yang diperjuangkan oleh George Howard Darwin, anak kepada Charles Darwin, berpendapat bahawa bulan pernah menjadi sebahagian daripada bumi yang dibuang oleh putaran pantas induk mudanya, sekaligus menjelaskan lautan Pasifik, lubang gergasi di permukaan bumi. Kemudian terdapat teori tangkapan yang berpendapat bahawa bulan adalah objek sesat yang terapung melalui sistem suria kita dan ditarik ke orbit oleh graviti bumi. Idea ketiga datang dari ahli astronomi Amerika,
Thomas Jefferson Jackson, di mana beliau mencadangkan bulan terbentuk berhampiran bumi dan secara beransur-ansur jatuh di bawah tarikan gravitinya. Untuk teori ini, bulan sepatutnya menyerupai batuan bumi. Mengetahui teori mana yang betul juga akan menghasilkan petunjuk kepada pembentukan sistem suria pada umumnya dan mungkin juga kepada kelahiran planet kita sendiri. Hari kedua di bulan, baik Conrad mahupun Bean tidak dapat tidur lelap. Angkasawan tersebut meninggalkan Intrepid untuk moonwalk kedua dan terakhir. Sut yang mereka pakai telah dibina untuk menghabiskan masa di permukaan bulan dengan 5 lapisan yang dicantum untuk mengekalkan suhu dan tekanan udara yang tetap. Ini disebabkan pendedahan langsung kepada matahari boleh memanaskan sut sehingga 49 darjah Celsius. Lapisan paling dalam mengalirkan air di sekeliling badan angkasawan untuk memastikan beliau sejuk. Di bahagian luar terdapat lapisan untuk melindungi daripada meteor mikro yang secara rutin menghentam permukaan bulan. Angkasawan mendapati bahawa debuan bulan sangat kasar sehingga lapisan luar ini dengan cepat mengalami kerosakan dan sangat halus sehingga ia merayap ke dalam sendi pergelangan tangan. Rancangan utama mereka adalah untuk bergerak keluar di sepanjang tepi kawah dan melawat Surveyor 3. Sepanjang perjalanan, terdapat gambar untuk diambil, sampel untuk dikumpul dan alat ceropong teras bagi proses penerasan tanah. Bulan merupakan dunia yang dipenuhi dengan ilusi optik dan penjajaran yang aneh. Landscape bulan kelihatan monokromatik, kelabu terang. Tanpa atmosfera, cahayanya keras dengan bayang-bayang yang diwarnai hitam pekat. Tetapi dari dekat, bulan menawarkan pelbagai butiran yang kaya dan berwarna-warni kerana masa lampau yang syarat dengan aktiviti geologi. Ocean of Storm adalah lembangan purba yang berkawah, terbentuk akibat hentaman besar dan dipenuhi dengan lava. Akhirnya, angkasawan Apollo 12 itu tiba di Surveyor. Mereka memotong komponen terpilih untuk dibawa semula ke bumi. Para saintis kaget dengan penemuan dari Surveyor ini. Di dalam kamera terdapat koloni bakteria. Adakah ia menyelinap masuk ke dalam komponen itu apabila ia kembali ke bumi? Atau entah bagaimana ia wujud dan bertahan selama 2,5 tahun di bulan? Sehingga hari ini tiada siapa yang tahu jawapan kepada soalan ini. Tinggal satu lagi perhentian terakhir. Kawah blok di mana hentaman bersaiz bola keranjang telah mendedahkan batuan dasar bulan meninggalkan banyak sampel baru. Mereka mengambil sampel yang dikenali sebagai rayap bagi unsur nadi bumi kalium dan fosforus. Ia dianggap sebagai sekeping batuan dasar yang terbentuk lebih 4 bilion tahun lalu di permukaan bulan yang cair sepenuhnya. Hanya beberapa tahun kemudian, bukti ini akan bergabung menjadi idea baru, radikal tentang asal-usul bulan. Pada awal pembentukan sistem suria, bumi berkongsi orbit dengan jasad bersaiz Mare yang kini dipanggil Theia. Orbitnya menjadi tidak stabil dan ia menuju ke arah bumi. Apabila debuan mendap, serpihan mula bergabung di orbit bumi membentuk bulan. Bulan kemudiannya terbentuk terutamanya dari lapisan luar bumi dan Theia. Itu antara sebab secara keseluruhan bulan kurang tumpat daripada bumi. Dari permulaan yang ganas ini, bulan beransur-ansur menyujuk dan magma yang melapisi permukaannya mengeras menjadi kerak. Kini tiba masanya untuk Conrad dan Bean bersiap sedia untuk penerbangan pulang. Bersama-sama dengan peralatan mereka membawa pulang 34 kg batuan dan debuan yang tidak ternilai dari sudut saintifik. Sampel yang diambil akan memberi petunjuk mengenai asal-usul bulan dan jasad angkasa pendampingnya, bumi. Walaupun Conrad dan Bean berlepas dari bulan, masih banyak lagi ilmu yang perlu dilakukan. Pendarat diterbangkan dan bersatu dengan modul arahan seterusnya mengedok dengan sempurna. Conrad dan Bean memindahkan sampel dan peralatan mereka. Kemudian, mereka melepaskan Intrepid, menghantarnya kembali ke permukaan bulan. Ideanya
adalah untuk menggunakan kesan nahas pendaratan bagi menentu ukur peralatan yang akan memantau gempa bulan dan kesan asteroid. Apabila ia melanda, hentakan itu bergema seperti loceng selama lebih setengah jam apabila gelombang seismik beralun di bahagian dalam bulan. Ada satu lagi perkara yang perlu dilakukan, iaitu tiba di rumah dengan selamat. Sejurus sebelum tiba, mereka melihat pemandangan bumi yang terang bergerak melintasi matahari. Apollo 12 memasuki atmosfera bumi pada kelajuan 40,000 km sejam. Pek payung terjun dibuka dengan baik. Mereka mendarat dengan selamat dan dibantu oleh kru yang sudah bersedia. Angkasawan Apollo 12 mencipta sejarah sebagai angkasawan ketiga dan keempat menjejakkan kaki ke bulan. Perjalanan luar biasa Apollo 12 kekal sebagai simbol bagi mereka yang suatu hari nanti menghidupkan semula naluri untuk mengembara melangkaui planet dan mencari petunjuk tentang asal-usul dunia kita dan tempat kita di kosmos. Dunia meraihkan kejayaan pengembaraan manusia menembusi bumi ke dunia lain. Sebelum kegagalan Apollo 13 yang hampir-hampir membunuh angkasawan. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.